Ramai di antara kita, kerana kita berada di zaman IT, kita dapati perkara-perkara mengenai din kita di kemudian hari. Sebilangan dari kita dibesarkan sebagai Muslim dalam keluarga Muslim dan kita sebenarnya tidak tahu mengapa kita Muslim kecuali bahawa ibu bapa kita adalah Muslim. Oleh itu, kita mengambil mudah perkara ini bahawa kita beragama Islam. Dan apabila anda berpindah ke tempat lain di dunia atau anda berada di bandar atau di tempat-tempat lain dan anda kini terdedah kepada kehidupan yang kurang sesuai dengan Islam, anda sebenarnya tidak tahu mengapa anda beragama Islam, mengapa keluarga anda mengamalkan ini atau mempercayai perkara-perkara ini sebagai permulaannya. Islam hanya telah dikurangkan hanya dengan beberapa ritual, hanya beberapa perkara yang kita lakukan. Mungkin solat, mungkin sebilangan Muslim hanya solat Jumaat saja, atau sekurang-kurangnya kita pergi untuk solat Aidilfitri. Itulah yang ia telah dikurangkan. Atau sekurang-kurangnya, aku rasa Ramadan dah nak dekat ni, jadi aku boleh mula musim diet. Jadi Islam semakin berkurang dan dikurangkan. Tetapi bagi sebilangan orang di kemudian hari, mereka menemui Islam lagi. Mereka ketemu semula dengan iman mereka. Mereka mula sedar, alamak, ini benda serius. Ini Allah berfirman kepada aku. Mereka menemui semula buku Allah. Mereka menemui semula Rasulullah SAW dan mereka menjadi lebih serius mengenai agama mereka. Mereka berubah. Mereka mengalami transformasi. Kemudian apabila mereka berubah, jelasnya semua orang di sekitar nampak bahawa mereka telah berubah. Mereka tidak lagi berpakaian dengan cara yang sama. Mereka tidak bercakap dengan cara yang sama lagi. Mereka tidak melepak tempat yang sama lagi. Cara bersosial telah berubah. Segalanya berubah. Semua yang ada di sekitar anda berubah. Tetapi apa yang berlaku malangnya dengan orang yang berubah seperti itu, terutamanya ibu bapa yang berubah seperti itu? Mereka sangat bersemangat dan sangat teruja untuk mahu anak-anak mereka segera berubah. Kerana aku telah melakukan banyak kesalahan ketika aku masih muda. Aku tidak mahu anak-anak aku melakukan kesalahan itu. Aku tak mahu anak saya yang berumur 18 tahun atau 20 tahun melakukan kesalahan yang sama. Oleh itu, mereka mula bersemangat untuk memberi apa yang mereka telah temui kepada anak-anak mereka. Tetapi cara mereka melakukannya boleh menjadi sangat keterlaluan. Cara mereka melakukannya boleh menjadi sangat teruja. Mereka tidak sedar langsung yang mereka melakukan lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Mereka berusaha menjadi musaitir. Mereka berusaha untuk mengawal. Mereka tidak melakukannya sebab berniat buruk. Mereka melakukannya kerana sayang. Tapi kita harus mengingatkan diri kita sendiri. Apabila anda melakukan sebegitu, apabila anda cuba melaksanakan sesuatu, mengomel sesuatu, apabila anda cuba berlebihan, sebaliknya, dari mendekatkan seseorang dengan agama Allah, tetapi anda sebenarnya mendorong mereka untuk lebih jauhkannya. Oleh itu, anda dapati perbualan antara ibu, bapa dan anak-anak di mana ibu berkata, dia cerita pasal din dalam beberapa cara. Dia cerita pasal solat, dia cerita pasal tudung, dia cerita tentang apa saja. Dan anak lelaki atau perempuan berkata, oh saya kena pergi, kejap lagi lah ibu. Kerana sekarangnya, setiap kali anda munculkan din, anda cerita pasal agama, itu jadi reaksi alergik. Dan anda telah menciptakan keadaan itu, bukan mereka. Dan kemudian anda berkata, mungkin saya patut send video Ustaz Noman. Itu mungkin akan membantu. Dan anda tahu apa tak video itu? Saya kini berada di folder spam mereka. Dan saya disekat di media sosial. Kerana apabila mereka pandang wajah saya, ia memberi kesan reaksi alahan pada anak-anak ini. Seperti, alah, dini lagi. Lelaki ni buat aku teringat sepanjang masa ibu aku menjerit kat aku. Atau orang-orang lain yang seperti saya. Mak bapak mula mengomel. Anda tahu apa yang dia katakan? Anda tahu tak apa ni? Anda tahu apa? Anda mesti menonton video ini. Kamu mesti buat ini. Jangan, hentikan. Relax, sabar, bawa bertenang. Ambil langkah ke belakang sikit. Perkara pertama sebenarnya kasih itu sendiri. Apabila anda menunjukkan sayang kepada seseorang, apabila anda tunjukkan kasih, kita begitu bersemangat untuk membuat seseorang mendengar apa yang kita nak katakan. Tetapi berapa kerapkah ia berlaku bahawa kita mendengar apa yang mereka katakan? Lebih-lebih lagi semasa seseorang itu dalam kesusahan. Berapa kerapkah yang kita dengar mereka?